siapa yang cari keseronokan kemaluan selain daripada dua yang dihalalkan oleh Allah, faulaika humul adun, maka orang-orang itu adalah mereka yang melampaui batas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita faraj untuk keseronokan di dunia. Tujuan pertama, untuk mendapatkan anak, untuk kita dapat pahala di akhirat. Kedua, untuk kita berseronok, untuk memenuhi keperluan diri seorang manusia. Di samping berseronok apabila dikurniakan zuriat, kerana anak adalah perhiasan yang besar di dunia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, al-mal wal banuna zinatul hayati dunya, yang bermaksud harta benda dan anak pinak itu adalah perhiasan hidup di dunia. Memang Allah Taala telah campakkan dalam diri manusia ini fitrah seronok seronok apabila memiliki harta dan anak pinak. Jadi kita dapat keseronokan dengan melihat anak, melihat harta. Allah Ta'ala yang tentukan perkara itu. Kata dia lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan lagi, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin, dihiaskan, yakni dijadikan indah kepada manusia kesukaan ataupun suka cintanya dia kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anak pinak. Surah Ali Imran ayat 14. Oleh itu kata dia, kita perlu mensyukuri dan memelihara faraj dari perkara yang haram seperti zina dan liwat. Ini disebut perkara-perkara dosa yang diharamkan berkait dengan kemaluan ataupun faraj. Memelihara faraj dari perkara yang haram seperti zina, ini semua kita tahu, dan liwat, semua kita tahu, termasuk dalam dosa-dosa besar ni. Zina, liwat ni termasuk dalam dosa besar. Serta mengeluarkan air mani menggunakan jari. Kalau bahasa yang lama, cuba kita tengok, disebut bermula mensyukurkan ini anggota memelihara daripada yang diharamkan. Bersyukur dikurniakan kemaluan adalah dengan kita jaga jangan kemaluan kita itu terjebak dalam melakukan maksiat dan perkara yang diharamkan. Kemudian kata dia, seperti zina, haram yang pertama, dan liwat, haram yang kedua, dan mengeluarkan air mani lain daripada tangan isterinya. Apa maksud? Kita, kalau yang Rumi dia tulis mengeluarkan air mani, mengeluarkan jari. Jari yang dimaksudkan ini jari kita sendiri. Tak boleh, haram. Di sisi sebahagian ulama, kerana isu bahasa sekarang disebut onani. Isu hukum onani ni para ulama beza pandangan. Sebahagian ulama kata haram, sebahagian ulama kata harus. Ulama yang mengatakan haram, dalil mereka iaitulah ayat Al-Quran, antaranya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala bercerita tentang sifat orang-orang yang beriman. Allah Taala kata, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang beriman itu iaitulah yang menjaga kemaluan mereka, maknanya menjaga kemaluan mereka, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, melainkan mereka gunakan kemaluan itu untuk berseronok dengan pasangan dan hamba sahaya yang mereka miliki. Dua itu saja boleh berseronok dengan kemaluan. Fa innahum ghairu malumin, orang yang jaga kemaluan melainkan bersama pasangan dan hamba sahaya, tak tercela perbuatan begitu. Famani batagha, Allah Ta'ala sambung firman-Nya, famani batagha wara'a dhalik, siapa yang cari keseronokan kemaluan selain daripada dua yang dihalalkan oleh Allah, faulaika humul adun, maka orang-orang itu adalah mereka yang melampaui batas. Kerana itu sebahagian ulama kata onani tak termasuk dalam pasangan, tak termasuk di dalam hamba sahaya yang dihalalkan dalam ayat ni. Jadi selain daripada itu, famani ibtagha wara'a dhalik, siapa yang cari lain daripada yang itu, lain daripada bersama pasangan dan hamba sahaya, maka mereka orang-orang yang menzalimi diri, buat dosa. Jadi sebahagian ulama berdasarkan ayat itu mereka kata haram perbuatan onani, lelaki maupun perempuan, haram.
Sebahagian ulama dia berkata tak begitu. Mereka tak melihat begitu. Mereka kadang-kadang dalil dari Al-Quran dan Sunnah banyak sudut kita boleh faham. Sebahagian ulama faham ada beberapa ayat dan hadis sebut dari sudut kebiasaan, dari sudut kebiasaan yang ternampak. Kebiasaan yang ternampak selain dari zina, liwat, yang halalnya dengan pasangan dan dengan hamba saya, itu yang jelas kelihatan, yang nampak, dan kebiasaan nampak dilihat. Adapun isu onani, Quran tak sebut. Dia begitu isu. Sebahagian ulama dia faham begitu. Kemudian mereka juga berkata kemaluan itu sebahagian daripada anggota badan setiap orang, maka dia boleh buat apa yang dia nak, melainkan perkara yang diharamkan secara jelas. Apapun isu ni, isu khilaf, ulama berbeza pandangan. Mengambil pandangan yang mengatakan haram itu lebih menjaga agama kita, lebih menjaga agama kita. Cuma saya nak tekankan di sini, kita jangan salah faham apa sahaja mengeluarkan air mani menggunakan jari tak boleh. Yang tak boleh itu hanya jari sendiri, hanya tangan sendiri tak boleh. Adapun tangan pasangan dibenarkan, tak ada tegahan di dalam syarak.